Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azura binti Azhari. Nombor ID pelajar adalah 20231001001037. Subjek yang ingin saya bentangkan adalah subjek penghayatan etika dan peradaban manusia. Tugasan saya adalah bagaimana ICT boleh merapatkan dan menjarakkan hubungan antara manusia. Ini adalah antara ahli-ahli kumpulan kami, beramai 6 orang. Untuk pengenalan, bagaimana ICT boleh merapatkan serta menjarakkan hubungan sesama manusia. Pemantapan Kespaduan Nasional berpaksikan etika dan peradaban Malaysia perlu seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi maklumat dan komunikasi. Aplikasi digital seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan Zoom contohnya telah menjadi latar hidup masyarakat di dalam semasa. ICT juga boleh menjadi alat dan sistem komunikasi yang merapatkan dan juga menjarakkan hubungan sosial. Media sosial juga memainkan peranan yang penting terutama dalam proses komunikasi dalam agama Islam sebagai medium untuk menyampaikan idea, dakwah, mesej dan juga maklumat. Internet merupakan rangkaian komputer terbesar di dunia yang membenarkan maklumat secara global dapat dicapai. Rangkaian atau jaringan komputer yang tercipta inilah yang membolehkan berlakunya interaksi dan perkongsian maklumat di antara penggunanya. Schneider dan Evans 2002. Teknologi maklumat pula merujuk kepada perkembangan teknologi proses data menjadi maklumat menggunakan komputer, disimpan dan boleh digunakan semula apabila diperlukan untuk sesuatu tujuan. Istilah Information Communication Technology meliputi makna yang dapat dilihat kini. Bagaimana bentuk apps, transaksi dan komunikasi berasaskan platform internet dan digital muncul dalam peranti smartphone sebagai pengantara teknologi maklumat dan komunikasi terkini. Kini teknologi digital berasaskan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI), dikenali sebagai AI dan Internet Benda, Internet of Things, turut berkembang pesat seiring dengan keperluan pengguna dan perkembangan revolusi industri. Evolusi dan penggelobalan teknologi telah memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia, namun begitu tidak dapat dinafikan juga wujud situasi penyalahgunaan teknologi oleh pengguna yang memudaratkan, sehingga menjejaskan kejatuhan ekonomi dunia dan lain-lain lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatimah Ibrahim akan membentangkan tentang evolusi teknologi dan ICT di Malaysia. Perancangan perkembangan teknologi di Malaysia sudah dirangka pada zaman Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri lagi. Ini boleh dibuktikan pada kandungan bahagian pertama rukun negara yang dilancarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada Hari Kemerdekaan yang ke-13. Penggunaan teknologi direkod dan dimaktub sebagai objektif kelima dalam rukun negara iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sejarah rentetan awal perkembangan jalur lebar bermula dengan nama besar Dr. Muhammad Awanglah pada 1983. Pensyarah kejuruteraan di Universiti Malaysia ini telah mencetuskan idea yang menghubungkan Malaysia dengan dunia luar menerusi internet di Makmalan Universiti Melaya. Kumpulan kerjayanya telah merangkaikan internet antarabangsa yang mula dikomersialkan dan di Malaysia dengan nama Rangkaian Komputer Malaysia (RANCOM) pada tahun 1989. Usaha ini akhirnya berjaya mewujudkan jaring Joint Advanced Integrated Networking yang dilancarkan pada tahun 1991. ICT telah menjadi tumpuan kerajaan dalam era globalisasi dan pengetahuan baharu. Kepimpinan kerajaan seterusnya menjadi Koridor Raya Multimedia dan Multimedia Super Koridor (MSC) pada tahun 1996 sebagai ejen dan bahan tara utama untuk mencapai wawasan 2020. Koridor ini terletak di antara dua bandar baharu iaitu Putrajaya dan Cyberjaya. Cyberjaya adalah pengkalan bagi beberapa syarikat multimedia terbesar yang paling inovatif di dunia. Ia diharapkan dapat menjadi pemangkin pertumbuhan pusat perindustrian berasaskan teknologi multimedia yang paling halus untuk mengeluarkan produk dan menyediakan penguatan yang untuk pasaran global. Pada tahun 1998, Akta Komunikasi dan Multimedia diwartakan bagi memenuhi keperluan untuk menyeragamkan industri komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nohidayu binti Hamid. Nombor ID pendaftaran pelajar 202310010034. Saya akan membentangkan dua tajuk. Yang pertama adalah konsep hubungan manusia dan teknologi. Yang kedua adalah isu semasa dalam teknologi maklumat komunikasi. Okey. Untuk saya bentangkan yang pertama iaitu konsep hubungan manusia dan teknologi. Terdiri daripada 9 konsep. Okey, saya akan terangkan. Yang pertama, interaksi manusia teknologi, iaitu hubungan antara manusia dan teknologi melalui penggunaan alat atau sistem teknologi. Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap manusia.
iaitu bagaimana teknologi mempengaruhi cara manusia hidup, bekerja dan berinteraksi. Yang ketiga, adopsi teknologi, iaitu proses di mana manusia menerima, menggunakan dan menginteraksikan teknologi baru ke dalam kehidupan mereka. Okey, yang keempat adalah dampak sosial dan psikologis, iaitu perubahan dalam pola interaksi sosial dan kesejahteraan psikologi akibat penggunaan teknologi. Yang kelima adalah etika dan tanggungjawab, iaitu adalah untuk mempertimbangkan tentang prinsip etika dan tanggungjawab dalam mengembangkan implementasi dan penggunaan teknologi. Okey, yang keenam adalah ketergantungan teknologi, iaitu adalah untuk tekanan terikat ketergantungan manusia pada teknologi dan upaya menjaga keseimbangan penggunaannya. Okey, yang ketujuh, inovasi dan perubahan. Contohnya, bagaimana hubungan manusia dan teknologi mendorong inovasi dan perubahan dalam pelbagai bidang kehidupan. Okey, yang ke-8 adalah konteks budaya dan sosial, iaitu pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial dalam cara manusia memahami, menerima dan menggunakan teknologi. Yang ke-9 adalah keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan. Okey, kerana pentingnya mencari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepentingan kemanusiaan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Okey, isu-isu semasa dalam teknologi maklumat dan komunikasi dia terbahagi kepada 10 isu semasa. Yang pertama adalah privacy data, iaitu perlindungan data peribadi dalam penggunaan teknologi. Okey, isu yang kedua adalah keamanan cyber, iaitu ancaman cyber seperti serangan malware dan hacking. Okey, isu yang ketiga adalah desinformasi dan hoax, iaitu penyebaran informasi palsu atau menyesatkan melalui platform digital. Okey, isu yang keempat adalah ketimpangan akses, iaitu kesenjangan dalam akses terhadap teknologi antara individu dan komunitas. Okey, yang kelima adalah isunya adalah ketergantungan teknologi, iaitu masalah yang terkait kecanduan dan gangguan kesihatan mental akibat penggunaan teknologi. Yang keenam adalah isu semasa dia adalah algoritma dan bias, ialah isu-isu bias dan algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Okey, yang ketujuh adalah isu dia adalah kebebasan berbicara dan sensor, iaitu isu sensor dan kontra atas konten online yang menjadi perhatian yang besar, terutamanya di negara-negara yang autoriter, iaitu kebebasan berbicara dan akses terhadap informasi yang menjadi terancam oleh sensor dan pembatasan internet. Yang ke-8 adalah pengaruh media sosial, iaitu penggunaan media sosial yang telah mengubah landscape komunikasi dan interaksi sosial secara drastik. Namun hal ini juga membawa konsekuensi negatif seperti peningkatan perundangan cyber dan pengaruh negatif terhadap kesihatan mental. Yang ke-9 adalah isu dia adalah etika kecerdasan buatan, iaitu pengembangan kecerdasan buatan AI yang menimbulkan pertanyaan etika tentang tanggungjawab moral dalam pengambilan keputusan oleh sistem AI serta dampaknya terhadap lapangan kerja dan kehidupan manusia. Okey, akhir sekali adalah isu semasa, iaitu krisis kepercayaan lah. Iaitu beberapa aksiden yang besar seperti penyalahgunaan data oleh perusahaan teknologi besar telah menghasilkan krisis kepercayaan di antara pengguna, iaitu hal ini menginteraksikan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan regulasi yang ketat dalam industri dan teknologi informasi. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Abdul Rahim bin Kamari akan menerangkan berkenaan isu semasa ICT. Perkembangan teknologi hari ini semakin mendedahkan kecanggihannya. Teknologi baru dicipta bagi memenuhi keperluan kehidupan masyarakat yang semakin berminat untuk bersaing dengan menggunakan alat canggih itu bagi mendapatkan berita dan maklumat mengenai pelbagai isu di sekeliling mereka. Media sosial muncul antara platform yang paling popular. Ciri-ciri interaktif media sosial yang unik dan meluas membolehkan setiap orang tidak hanya terhad berkongsi melalui teks, tetapi mereka boleh mengakses serta memuat turun video, foto, audio dan permainan. Secara tidak langsung, ia mengubah cara hidup, kepribadian dan identiti manusia.
Mengikut kajian penggunaan internet oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM 2019, peratusan pengguna internet di Malaysia semakin meningkat. Peningkatan penggunaan internet turut menyumbang kepada pelbagai isu yang timbul ekoran kepincangan penghayatan etika dan peradaban 139 pengurusan ICT. Antara impak negatif paling ketara berkaitan isu berikut ialah keruntuhan akhlak, penipuan dan korupsi seperti skamer, mencuri maklumat sulit dan menggondam atau memanipulasi data. Pencerobohan hak privasi. Masyarakat perlu terima hakikat bahawa mereka diintip oleh media sosial. Peperangan bentuk baru yang melibatkan penggunaan senjata tanpa manusia dengan menggunakan alat kawalan jauh. Penyebaran berita palsu. Mantan Perdana Menteri Malaysia ke-6 Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pernah menyatakan kebimbangannya mengenai berita palsu dan meminta tindakan untuk mengatasi keadaan itu. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridwan. Okay, nombor ID student saya adalah 2023-100-138. Okay. So, saya nak baca slide saya untuk etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Okay. So, kesembilan elemen berikut menjadi warga dunia kini sebagai warga digital, iaitu sudut akses perdagangan, komunikasi, lestari dan etika undang-undang hak dan tanggungjawab, kesihatan dan keselamatan. Okay. So, semasa penggunaan kongsi maklumat di media sosial, masalah etika dan integriti harus menjadi perhatian utama lah. Okay, apabila penggunaan ini berkongsi sebarang maklumat, maka perlu memeriksa dan menyidik segera terlebih dahulu lah sesuatu isu ini dibimbangi sekiranya maklumat itu palsu dan membahayakan individu yang lain. So, seorang mungkin mengatakan bahawa mereka boleh memadam mesej di media sosial, pada zaman sekarang. Namun setelah mesej disiarkan, untuk memadamkan semula sudah terlambat lah. Kerusakan mungkin telah dilakukan seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. So akibat mungkin melibatkan pihak lain, termasuk keluarga, rakan-rakan dan sekerja lah, juga berkuasa dan juga pihak berkuasa. Terutama jika komen anda atau apa yang anda kongsikan merosakkan reputasi orang lain. Masih terdapat penggunaan media sosial di luar sana berpendapat bahawa mereka tidak dapat dikesan lah. Tetapi teknologi yang sama boleh kita tidak dikenali juga memudahkan anda dikesan. Kini pelbagai unsur etika dan peradaban ICT boleh ditemui di internet lah. Namun apa yang penting yang perlu diketahui adalah bagaimana masyarakat menterjemahkan ICT sebagai penghayatan dalam kehidupan seharian. So pelbagai peraturan boleh ditemui dalam menggunakan komputer, internet, media sosial. Peraturan ini diadakan bersekali dengan ada teknologi tersebut oleh pembinanya lah. Isunya kini bagaimana masyarakat patuh menterjemahkan ICT sebagai satu perkara sahaja dalam pelbagai perkara lain, menghidupkan komunikasi maya untuk komunikasi harian lah. Nyata boleh dinilai hukum secara lapangan nyata. Untuk mencapai masa itu, masyarakat perlu sedar bahawa apabila mereka berintegrasi melalui ICT, sama ada secara formal atau tak formal, mereka perlu mengambil kira 4 peraturan lah. So peraturan yang pertama adalah komunikasi sama manusia. Hakikatnya komunikasi yang dilaksanakan adalah 100% melibatkan hubungan manusia dengan manusia, walaupun sebagai perhubungan perizinan dan sistem. Yang kedua pula, mengikut piawaian kelakuan online seperti yang diikuti dalam kehidupan sebenar, walaupun dunia komunikasi ini bersifat maya, ia adalah sistem yang sama dalam dunia nyata. Ketiga, ketahui di mana anda sebagai pengguna yang berada di dunia cyber, hormati ruang maya komunikasi. Contohnya dalam ruang rakan sekerja mungkin berbeza gaya bahasa dan budi bicara berbanding ruang keluarga lah. Nombor 4, hormati masa dan privasi orang lain. Masa setiap individu amat berharga, pengurusan masa perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Justru itu perkongsian bahan yang tidak bermanfaat dan kurangkan nilai etika, memberikan ruang masa pembaca dan ahli komunikasi. So terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Amira binti Abu Hassan daripada Grup 8. Saya akan meneruskan berkenaan dengan ICT dapat mengubah kesepaduan nasional. ICT yang perlu dipelajari dan dipupuk sebagai ejen kesepaduan sosial dalam budaya kehidupan moden ini. Dengan ini, masyarakat pengguna perlu mendidik diri mereka, keluarga dan komuniti mengenai cara menggunakan dan meneruskan ICT bagi memupukkan kesepaduan sosial masyarakat Malaysia. Dalam hal ini juga, budaya berprestasi tinggi perlu dihidupkan sama ada daripada sudut akhlak dan tata cara bertutur, menggunakan bahasa yang formal, jelas dan teratur, berkongsi dan pendekatan nasihat yang memberikan kesan positif dan berkesan, penampilan diri yang kemas dan teratur, bujah bagi mencapai kata sepakat yang baik, menyantuni orang lain, adab dan adat etika. Seterusnya, secara ringkasnya, ICT perlu diaplikasikan secara bijak dan langkah ini sudah dimulakan oleh pihak kerajaan. Institusi pengajian tinggi juga turut terlibat dalam usaha tersebut, iaitu seperti penerbitan buku panduan kebupaan cyber yang ditulis oleh Dr. Munirah Abdul Razak, pensyarah Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang, di mana kumpulan ini turut membangunkan produk inovasi pengurusan kepelbagaian ADAM bagi mengukuhkan perpaduan antara etnik, patriotisme dan nilai jati diri. Kesimpulannya, pembinaan kesepaduan nasional sekaligus merupakan peradaban majmuk di mana Malaysia sangat diperolehi oleh perkembangan ICT yang terjemah dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Telegram, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Walaupun dari satu sudut ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikan ia seperti digital jungle. Namun kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Seperti mana dalam kupasan mengenai pros and cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwacanakan, di mana ICT perlu dipelajari, diuruskan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia dengan penuh beretika demi kelestarian peradaban manusia masa hadapan khususnya di Malaysia. Sekian, terima kasih.